الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita diberikan kesempatan sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita dalam mendalami ilmu fiqh melalui kitab Al-Fiqhul Manhaji. Baik. Jadi pada minggu lepas kita telah menamatkan pelajaran kita dalam bab solat Jumaat, dan insya-Allah pada malam ini kita masih lagi dalam bab solat, masih lagi dalam bab solat, dan dengan tajuk yang baru iaitu solat nafal, solat nafal. Baik. Nafal ni bahasa Arab lah. Kalau bahasa kitanya sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Baik. Jenis-jenis sembahyang sunat. Baik. Jadi sidang pengarang kitab fiqh manhaji ini memulakan dengan pengertian nafal. Kata mereka, perkataan nafal dari segi bahasa bererti tambahan. Dari sudut bahasa, nafal ni bermaksud tambahan. Manakala pada istilah ialah salat selain salat fardu. Salat lain salat fardu. Jadi kita sembahyang fardu kita ada 5 waktu lah, sehari semalam. Itu yang fardu. Selain daripada itu, salat selain daripada itu, maka ia dipanggil sebagai salat nafal. Baik. Ia dinamakan demikian kerana salat tersebut adalah tambahan kepada salat fardu. Salat ini juga disebut sunat, mandub atau mustahab. Baik. Jadi ia adalah tambahan kepada sembahyang fardu. Jadi yang diwajibkan kepada kita tak lain tak bukan, tuan-tuan, 5 kali sehari itulah. 5 waktu sehari itu. Jadi kalau sekiranya kita melaksanakan 5 kali sehari itu tanpa kita meninggalkannya, tanpa gagal, maka kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah seseorang itu akan berjaya di akhirat nanti dengan dia melaksanakan kefarduan itu. Adapun yang kita tambah sembahyang-sembahyang lain daripada sembahyang sunat tu, kita tambah tu, ianya bertujuan untuk kita mendapat rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lebih rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu hadis ni kita boleh jumpa dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi, hadis riwayat Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya Allah Taala berfirman, hadis kursi.
Hadis kursi. Allah berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengisytiharkan perang terhadapnya. Itu adalah amaran kepada orang-orang yang menyakiti wali-wali Allah, dan termasuk di kalangan wali Allah ni adalah para ulama lah. Siapa lagi kalau bukan ulama itu wali Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga-jaga jangan kita sakiti para ulama ni, sama ada dengan kata-kata ataupun dengan secara fizikal, ya. Kemudian Allah sambung lagi firman-Nya, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Dan tidak ada sesuatu perkara yang hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku suka, yang lebih aku sayang, yang lebih aku cintai, mimma aftaradtuhu alaih, daripada apa yang aku telah fardukan ke atasnya. Maknanya amalan yang Allah Ta'ala paling suka, paling cintai, ya, untuk kita laksanakannya ialah amalan fardu, amalan wajib, ya, sembahyang fardu. Kalau puasa fardu, puasa wajib bulan Ramadan, ya. Kalau zakat yang wajib kita keluarkan, ya, haji. Maka amalan-amalan yang fardu ini jika kita laksanakan, maka itulah yang paling Allah Ta'ala cintai. Dan Allah sambung lagi firman-Nya dalam hadis kursi itu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan sentiasalah, ya, seseorang hamba, sentiasalah hamba aku mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil. Ni nawafil jamak kepada nafilah. Dia apa? Dia apa panggil bahasa ni, plural kepada nafilah. Nafilah single, plural dia nawafil, ya. Dan sentiasalah hamba aku mendekatkan dirinya kepada aku dengan bin nawafil, dengan amalan-amalan sunat. Kefarduan dia lakukan, dia buat, sebab itu adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tambah pula dengan perkara yang sunat, nawafil, hatta uhibbah, sehinggalah aku menyayanginya, sehinggalah aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan kefarduan yang Allah Taala fardukan kepada kita, kerana itu tanggungjawab kita sebagai hamba. Dan kita tambah atas kefarduan tu amalan-amalan sunat. Tujuan apa? Allah dah sebut, hatta uhibbah, sehinggalah aku menyayanginya, mengasihinya. Wa fa idza ahbabtuhu, apabila aku menyayangi hamba-Ku. Bila seorang hamba itu dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka akulah pendengaran yang dia dengar melaluinya, wa basarahu alladhi yabsuru bih, dan akulah penglihatan yang dia melihat dengannya, wa yadahu allati yabtishu bih, dan akulah tangan yang mana dia yabtish ni maknanya dia digunakan, digunakan tangan tu, akulah tangan yang dia digunakan. Wa rijlahu alladhi yamshi bihi, dan akulah kaki yang dia berjalan dengannya. Baik. Maka hadis tu kalau orang salah faham, habis baik. Itu maknanya apa, dia kata Allah ada dalam diri dia. Bukan maksud hadis. Sebab tu nak faham hadis ni kena rujuk kepada syarah dia. Tak ada orang yang
ulama sendiri pun bila nak faham hadis, dia akan rujuk kepada syarah hadis. Dia tak mari baca Sahih Bukhari sebagai contoh, ya. Baca Sahih Bukhari dengan bawa kitab Sahih Bukhari yang asal, matan Sahih Bukhari itu disyarah ikut dan dia, maka tak boleh. Kita kena rujuk kepada syarah hadis. Sebab kita tak faham, ya. Hatta ulama daripada kalangan orang Arab sendiri pun mereka akan rujuk kepada syarah hadis. Masuk hadis tadi itu di mana Allah sebut akulah pendengaran yang dia mendengar dengan itu. Maknanya apa? Maknanya apabila Allah Ta'ala sayang kepada hamba tu, maka dia punya jawarih ataupun panca indera dia dan anggota badan dia, mata dia, tangan dia, telinga dia, kaki dia, anggota badan dan panca indera dia tidak akan melakukan sesuatu perkara melainkan yang Allah Ta'ala suka. Yang Allah Ta'ala sayang. Dia tak akan kakinya tak akan sekali-kali berjalan ke arah maksiat. Tangannya tak akan sekali-kali menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya tidak akan sekali-kali melihat perkara yang haram. Itu apabila Allah Ta'ala sayang kepada hamba-Nya, ya. Dan Allah sebut lagi, wala in sa'alani la u'tiyannahu. Sekiranya dia meminta dengan aku, dia meminta daripada aku akan perkenankan permintaannya, permohonannya. Wala in ista'adzani la u'izannahu. Dan sekiranya dia meminta perlindungan daripada aku, maka aku akan lindungi dia. Maknanya untuk kita menjauhi diri kita daripada maksiat, dan untuk kita memastikan anggota badan kita ni, panca indera kita ni sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk kita menjadi seorang yang mustajab doanya. Sebab Allah kata apa? Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Kalau dia minta dengan aku akan bagi. Tak lain tak bukan tuan-tuan, ialah dengan kita sentiasa beristiqamah memperbanyakkan amalan sunat. Itu cara dia, ya. Maka insya-Allah, ya, jika kita sentiasa jaga amalan sunat kita, di samping kita sentiasa melakukan kefarduan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, maka insya-Allah, ya, panca indera kita, anggota badan kita akan terhindar daripada maksiat, ya, dan kita menjadi orang yang mustajab doa, insya-Allah. Itu kepentingan nawafil, kepentingan amalan-amalan sunat. Baik. Jadi yang kita nak bincang ni ialah nawafil dari segi solat. Solat, ya, sembahyang. Baik. Okey, solat sunat terbahagi kepada dua bahagian. Satu bahagian tidak sunat dilakukan secara berjemaah, dan satu bahagian lagi sunat dilakukan secara berjemaah. Itu pembahagian pertama. Dia ada beberapa pembahagian. Kalau ada whiteboard kita boleh buat dia punya flow dia tu, ya. Pembahagian yang pertama ialah sembahyang sunat ni dua kategori, dua pembahagian. Iaitu yang pertama, yang disyariatkan, ya, tanpa berjemaah. Yang disunatkan tidak berjemaah. Kalau kita buat, itu buat seorang. Sebab dia tidak disyariatkan berjemaah, ya. Dan pembahagian yang kedua, iaitu sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah, ataupun sembahyang sunat yang disyariatkan untuk kita laksanakannya secara berjemaah. Okey, itu pembahagian yang pertama, ya. Yang disyariatkan berjemaah dan yang tidak disyariatkan berjemaah. Baik. Solat yang tidak sunat dilakukan secara berjemaah. Ini sembahyang yang kita buat seorang, sembahyang sunat yang kita buat seorang. Baik. Bahagian ini terbahagi kepada dua, iaitu solat yang mengiringi solat fardu sebagaimana yang telah diterangkan dahulu dalam perkara-perkara sunat, sebelum dan juga selepas solat. Kita dah baca secara ringkas dulu. Dan solat sunat yang tidak mengikut solat fardu. Dia pembahagian kedua, sembahyang
sembahyang sunat, ya, yang tidak disunatkan berjemaah tadi, dia terbagi pada dua pula, ya, iaitu yang mengiringi sembahyang fardu yang kita panggil sebagai sunat rawatib. Sunat rawatib lah, sunat qabliyah dengan sunat ba'diyah tu. Baik, yang tu dia tidak disunatkan berjemaah, tidak disunatkan berjemaah. Tapi kalau buat juga, maka hukumnya harus gitu, ya. Tapi yang terbaik, afdal adalah sendiri-sendiri. Baik. Kemudian pembahagian yang kedua, iaitu sembahyang sunat yang tidak mengiringi sembahyang fardu. Contoh sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat witir, sembahyang qiyamul lail, sembahyang tahajud. Maka sembahyang-sembahyang itu dia tidak mengiringi sembahyang fardu. Baik. Jadi kita akan masuk pada satu-satu jenis solat tu. Baik, kesemua bahagian solat ini akan dihuraikan satu persatu. Baik, yang pertama, solat sunat mengiringi solat fardu, yakni yang kita kenali sebagai sembahyang sunat rawatib. Solat sunat yang mengiringi solat fardu terbahagi kepada dua. Banyak pembahagian. Bahagi kan. Baik, solat sunat yang mengiringi solat fardu terbahagi kepada dua, iaitu sunat muakkad dan sunat yang tidak muakkad. Jadi sembahyang rawatib, sembahyang sunat rawatib yang kita buat qabliyah dan ba'diyah itu, ada di antaranya yang merupakan sunat muakkad, yakni muakkad dengan maksud sangat dituntut kita buat, ya, sunat yang sangat dituntut. Dan ada di antaranya yang tidak muakkad, ya, sunat tapi tidak ditekan, yang sunat yang tak berapa kuat, tapi dia tetap sunat dan kita dianjur untuk melaksanakan walaupun dia tidak muakkad. Baik. Salat sunat muakkad ialah salat sunat 2 rakaat sebelum salat fardu subuh. Ini dikira tu kan, disebut sesuatu, ya. Yang dikatakan salat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah yang muakkad ialah 2 rakaat sebelum salat fardu subuh. Jadi 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat sebelum dan selepas salat fardu zuhur. 2 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Jadi berapa dah? 6, ya. Kemudian 2 rakaat selepas salat fardu maghrib, ba'diyah maghrib, ya, 2 rakaat selepas salat fardu maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib, jadi 8. Dan 2 rakaat selepas salat isya, 2 rakaat ba'diyah isya. Ya, ini 10 rakaat semua sekali salat sunat rawatib yang muakkad, yang sangat dituntut untuk kita laksanakannya. 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Yang ni sunat muakkad. Selain daripada 10 ni, maka dia hanya sunat sahaja. Sunat ghair muakkad, sunat yang tidak muakkad. Baik. Bermakna nanti dia ada sebab ni, dia akan sebut apakah sunat yang berapa rakaat yang tidak muakkad itu. Baik. Hal ini berdasarkan kepada hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya, hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin, ya, kata Ibnu Umar, aku ingat, hafiztu, aku ingat ataupun aku menjaga, maknanya dibuat, ya, aku ingat, aku menjaga ataupun aku hafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 10 rakaat sembahyang sunat rawatib. Raka'ataini qabla adh-dhuhri, ya, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha,
dan 2 rakaat selepas zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat selepas maghrib di rumah baginda. Maknanya Nabi SAW sembahyang di rumah. Sembahyang rawatib tu sembahyang di rumah. Baik. Wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat selepas isya' di rumah baginda. Wa rak'ataini qabla salatis subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Maka itu 10 rakaat yang kita kira tadi. Wa kanat sa'atan la yudkhalu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha, ya. Kesemuanya merupakan waktu yang baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ditemui. Maknanya waktu-waktu Nabi, waktu-waktu tadi, waktu sebelum zuhur, ya, sebelum sembahyang subuh, ya, waktu-waktu sembahyang sunat rawatib tadi tu, ya, waktu tu orang tak bertemu dengan Nabi SAW, ya. Sebab itu waktu Nabi beribadah. Baik. Okey, jadi kita tahu dah 10 rakaat ni kita kena jaga, ya, sehari semalam. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, tak silap saya, isteri Nabi, cuma hadis tu dhaif. Dia menyebut, Ummu Salamah menyebut bahawa Nabi bersabda, sesiapa yang menjaga 12 rakaat, tadi kita kira 10, ya, sesiapa yang menjaga 12 rakaat dalam satu hari, yakni sembahyang sunat, maka, ya, bunyalahu baitan fil jannati min zahab, maka akan dibina kepadanya rumah di syurga. Saya tak pasti, ya, tak ingat baitan atau qasran, ya, sama ada rumah ataupun mahligai di syurga, min zahab, daripada emas, ya, daripada emas. Maka daripada riwayat itu ada 12. 12 tu tambah yang mana? Tambah 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur tu ada khilaf. Ada yang mengatakan yang muakkadnya 2 je. Ada yang mengatakan yang muakkadnya 4 rakaat sebelum zuhur. Baik. Okey, jadi itu adalah sembahyang sunat rawatib yang muakkad yang sepatutnya kita laksanakan. Ya, tak kiralah kita sembahyang berjemaah ataupun kita sembahyang seorang, maka kita laksanakan sembahyang tadi. Dan daripada hadis tadi juga, ya, kita dapat tahu bahawasanya, ya, ada di antara ataupun kebanyakan solat sunat ini Nabi tidak laksanakan di masjid. Selesai sembahyang fardu, maka Nabi balik ke rumah, Nabi solat. Banyak riwayat menyebut begitu. Lepas sembahyang Nabi balik dan Nabi solat. Ya. Kenapa? Kerana perbuatan yang sebegitu ianya lebih baik untuk menjaga kita daripada sifat riak. Sifat riak, ya, sebab kalau kita sembahyang dekat masjid, maka orang nampak. Bila orang nampak itulah kadang-kadang datang sifat riak. Sembahyang sunat aku, orang tengok aku sunat. Gitulah hati ni, ya, kita tak boleh kawal, ya. Maka sebab itu Nabi SAW, ya, sembahyang di rumah, sembahyang sunat. Dan dalam satu hadis Nabi sebut, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Solat yang paling afdal, ya, apa dia? Iaitu solat seseorang di rumahnya, kecuali solat fardu. Solat fardu tempatnya di sini. Di sini. Adapun selain daripada fardu, yang paling afdal adalah kita laksanakan di rumah. Baik. Bukanlah bermakna tak boleh buat kat masjid, tak boleh buat kat surau, boleh. Tidak jadi masalah. Cuma kita kena, bila kita solat di masjid, solat fardu, bila kita solat di masjid dan sembahyang sunat kita pun
habis kita buat dekat masjid belaka, maka tak ada bahagian ibadah solat kita tu yang kita laksanakan di rumah. Ya, adalah isteri anak buat sembahyang di rumah, tapi bagi kita ni tak ada sembahyang bahagian solat kita di rumah. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Nabi sebut, idza qada, ni hadis riwayat Bukhari, daripada Jabir, Nabi menyebut, apabila idza qada ahadukum salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatih. Ya, apabila seseorang kamu selesai melaksanakan solatnya di masjid, maka hendaklah dia menjadikan untuk rumahnya nasiban min salatihi, sebahagian. Nasiban ni maknanya bahagian daripada solatnya. Maknanya kalau dah fardu kita buat kat masjid, maka kita kena tinggal sikit sunat untuk kita laksanakan di rumah. Jangan tak ada langsung sembahyang kita habis sembahyang kat surau, sembahyang kat masjid belaka. Ya, tak ada satu rakaat pun yang kita sembahyang di rumah. Ya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di rumahnya disebabkan solat dia tu khaira, kebaikan. Dengan itulah datangnya rahmat ke rumah kita. Yang masuknya malaikat rahmat. Ya, dengan itulah bila rumah kita dimasuki malaikat rahmat, maka syaitan tak ada. Syaitan keluar. Syaitan dengan malaikat rahmat dia tak boleh berjiran lah. Salah satu. Salah satu kita nak jemput siapa tuan-tuan? Tuan-tuan bebas. Nak jemput syaitan ke nak jemput malaikat rahmat? Dia tak boleh. Ini bilik ni untuk malaikat rahmat, bilik ni syaitan tak ada. Malaikat rahmat duduk, syaitan tak ada. Syaitan masuk, malaikat rahmat tak ada. Ya, maka untuk kita memastikan rumah kita ni Allah Taala berikan kepadanya kebaikan, maka ada bahagian solat yang kita solat dekat rumah. Ya, yang kita buat kat masjid, kita buatlah kat masjid. Ya, yang di rumah kita buatlah di rumah. Jangan langsung tak ada sembahyang di rumah. Apabila malaikat rahmat tak masuk, maka syaitan akan duduk di rumah kita. Maka situlah jadi rumah kita tak tenang, tak nak duduk rumah. Ya, duduk rumah sehari 24 jam tu 2 jam, yang lain semua duduk luar. Dia kata apa, serabut betul duduk rumah. Dia lebih rela duduk ngetai dengan kawan, melepak sampai 3-4 pagi kan. Baik, tak suka duduk di rumah. Itu kan, itu antara tanda lah. Sedangkan rumah kita ni tempat yang sakinah sepatutnya. Ya, bila ada isteri di rumah, bila ada anak-anak di rumah, sepatutnya tempat bila ada isteri dan anak-anak, tempat tu jadi tempat sakinah, tempat ketenangan untuk kita. Sebab isteri ni Allah jadikan untuk kita mawaddatan wa rahmah, untuk berkasih sayang dan juga rahmat. Jadi kalau duduk rumah tak rasa tenang, rasa serabut, ya, maka ada something lah tu. Ada something. Baik. Baik. Jadi gitulah tuan-tuan, kita punya yang sepatutnya kita lakukan. Tak apa, boleh je sembahyang sekejap lagi, habis sembahyang isyak lagi kita sembahyang sunat ba'diyah kat masjid, tak apa, 2 rakaat. Nanti balik sebelum tidur boleh sembahyang witir 3 rakaat. Ya, ataupun kalau kita memang jenis bangun malam, maka nanti di akhir malam kita sembahyang tahajud, akhiri dengan witir. Maka ada solat yang kita solat di rumah, supaya dengan solat itu Allah Ta'ala akan memberikan kita kebaikan untuk rumah kita, yang menjadikan kita rasa tenang, rasa bahagia berada di rumah. Baik, jadi kita dah tahu 10 rakaat tadi ialah yang muakkad. Baik, solat yang paling muakkad daripada 10 tadi tu, yang paling muakkad antara semua solat tersebut ialah 2 rakaat solat fajar. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh tu adalah
yang paling muakkad antara 10 rakaat tadi. Baik. Hal ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atai al-fajr. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat dan menjaga salat sunat fajar 2 rakaat lebih utama daripada sunat yang lain. Jadi sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat tu, itulah yang Nabi asyaddu ta'ahudan, yang paling Nabi jaga. Yang paling Nabi jaga, ya, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, tak pernah tinggal. Hatta kalau kita baca dalam hadis ni ada dalam Muwatta Imam Malik dan juga dalam Bukhari pun ada, yang tuan-tuan pun pernah dengar, saya pun pernah sebut hadis tu, yang mana Nabi sallam balik daripada perang, ya, di waktu hampir dengan subuh, ya. Maka Nabi berhenti berehat dan Nabi mengarahkan Bilal untuk berjaga, ya. Jadi Nabi beritahu Bilal, nanti subuh kejutlah, kan. Maka Nabi SAW tidur dengan sahabat yang lain. Bilal pun sambil-sambil tunggu subuh, dia sembahyang sunat, ya. Kemudian bila lepas sembahyang sunat, dia menyandar dekat unta dia, ya. Sambil-sambil menyandar, terlelap. Kan? Maka Nabi sedar-sedar ketika itu panas matahari telah pun dirasai di pipi. Maknanya matahari tinggilah. Kalau pukul 7.30 tak berasa lagi matahari tu. Ya, matahari sudah tinggi. Ya. Matahari sudah tinggi dan kepanasannya telah pun terasa di pipi Nabi. Maka Nabi terjaga. Nabi terjaga, terus cari Bilal. Macam mana ni Bilal? Ya? Aku telah amanahkan kamu untuk kejut, ya, kita semua. Maka Bilal kata apa? Ya, telah ditimpa kepada aku apa yang menimpa kepada kamu semua, hai Rasulullah. Maknanya kalau kamu tidur, aku pun sama juga tertidur. Kan? Baik. Maka Nabi mengarahkan para sahabat berwuduk, Nabi mengarahkan Bilal untuk azan. Ya, bermakna azan ni dia ada untuk masuk waktu dan dia ada untuk semayang. Untuk kita semayang, kita disunatkan azan, dan dia ada azan untuk masuknya waktu, menandakan masuk waktu. Nabi suruh Bilal azan. Lepas azan, ya, Nabi bersolat 2 rakaat. Bukan sembahyang subuh, sembahyang sunat sebelum subuh. Lepas tu Nabi sembahyang subuh berjemaah bersama para sahabat ketika matahari telah pun naik. Ya, baik. Maka nak menandakan bahawasanya Nabi dalam keadaan macam tu pun Nabi tidak meninggalkan sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Maka kita jadikanlah sembahyang sunat subuh 2 rakaat ini sebagai amalan yang kita jangan tinggal. Kita buat di mana pun, kita semayang di masjid ke, kita semayang seorang ke, sebelum semayang subuh tu kita semayang dulu 2 rakaat sunat. Baik. Okey. Maka itu adalah yang paling muakkad. Adapun solat sunat yang tidak muakkad. Okey. Tadi kita dah tahu 10 yang muakkad, dan yang paling muakkad ialah sembahyang sunat sebelum subuh. Yang tidak muakkad pula, sembahyang sunat rawatib yang tidak muakkad. Itu dia punya kelas dia, tuan-tuan. Ya, kelas dia. Tapi jangan kita pandang tak muakkad, tak payah buatlah. Tak. Kita jangan pandang muakkad ataupun tak muakkad tu. Ya. Kalau kita ada kemampuan dan ada masa untuk laksanakan, kita laksanakan. Sama ada muakkad ataupun tidak muakkad. Baik. Adapun solat sunat yang tidak muakkad ialah 2 rakaat yang lain bagi sebelum solat fardu zuhur. Maknanya solat sunat qabliyah zuhur ni dia ada 4 rakaat. Sembahyang sunat qabliyah zuhur dia ada 4 rakaat. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad. Baik. Itu satu. Hal ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meriwayatkan bahawasanya
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Baik. Aisyah menyebut bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat solat sunat sebelum solat zuhur. Memang yang kita baca tadi yang muakkadnya 2, tetapi yang Nabi laksanakan 4. Aisyah kata Nabi tak pernah tinggal 4 rakaat sebelum zuhur. Baik. Dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Ya, maka itu yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Hadis seterusnya, kana yusalli fi baiti. Hadis ini sama juga Aisyah yang riwayatkan. Kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an thumma yakhruju fayusalli bin nasi thumma yadkhulu fayusalli rak'atain. Maksudnya, baginda bersolat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Ini Aisyah sebut, ya. Baginda bersolat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Maknanya 4 rakaat sebelum semayang zuhur. Yang 4 rakaat tadilah, yang qabliyah tadi tu, Nabi solat di rumah Aisyah. Baik. Kemudian baginda keluar bersolat bersama-sama orang ramai, yakni semayang jemaah. Bila selesai 4 rakaat di rumah, maka Nabi pergi ke masjid untuk semayang zuhur berjemaah. Thumma yadkhulu fayusalli rak'atain. Kemudian baginda masuk semula lepas semayang zuhur, baginda masuk semula rumah Aisyah dan baginda bersolat 2 rakaat. Maknanya Nabi buat kat rumah, bukan buat di masjid. Okey. Jadi daripada 2 hadis ni kita tahu bahawasanya sebelum zuhur memang ada 4 rakaat. Ba'da qabliyah zuhur ada 4 rakaat. Jadi 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad. Dan Nabi laksanakan kedua-duanya. Baginda juga menambah salat 2 rakaat lagi selepas itu. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, katanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu 'alan nar. Baik. Nabi bersabda, sesiapa yang bersolat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah memeliharanya daripada api neraka. Tadi kita dah tahu, Aisyah sebut Nabi buat 4 rakaat sebelum zuhur. Berdasarkan hadis Ummu Habibah ini, Nabi juga melaksanakan 4 rakaat selepas zuhur. Bermakna yang selepas zuhur pun 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad. Dan dia punya kelebihannya, sesiapa yang sembahyang 4 rakaat sunat sebelum zuhur dan selepas zuhur sembahyang lagi 4 rakaat, maka itu adalah amalan yang akan menyelamatkan dia daripada disentuh oleh api neraka. Jadi kalau kita mampu, maka kita buatlah. Kita buat. Ada masa, ada kemampuan, ada tenaga, maka kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada api neraka. Baik. Okey. Sehubungan itu, solat Jumaat sama seperti solat zuhur dalam hal tersebut. Ini kerana solat Jumaat menggantikan solat zuhur. Justru sunat bersolat 4 rakaat, iaitu 2 rakaat muakkad dan 2 rakaat lagi tidak muakkad sebelum solat Jumaat. Begitu juga solat sunat yang dilakukan selepas solat fardu Jumaat. Jadi kita dah bincang minggu lepas, ada soalan tanya kan, semayang apa, qabliyah Jumaat dengan ba'diyah Jumaat itu. Maka saya dah sebut dalam mazhab Syafi'i, dan ini pun dalam kitab fiqh manhaji ni yang merupakan mazhab Syafi'i punya fiqh, yang muktamadnya adalah semayang Jumaat ni dia ada qabliyah dia dan dia ada ba'diyah dia. Ya, qabliyah dia ada dan ba'diyah dia ada, sebagaimana semayang zuhur. Baik.
Dan dia ada muakkad dan dia ada yang tidak muakkad sebagaimana sembahyang zuhur. Ya, baik. Jadi sembahyang Jumaat ni kita boleh buat 4 lah, dengan syarat imam tak naik mimbar lagi lah. Kalau imam dah naik mimbar, ya, kita baru bagi salam 2 rakaat, maka tak perlu lagi untuk bangun buat lagi 2, tambah lagi 2. Sebab ketika itu kalau kita buat juga, maka dia menjadi khilaf aula lah, perkara yang bercanggah dengan yang lebih utama. Sebab mendengar khutbah itu ialah lebih utama daripada apa-apa amalan. Kita dengar je, ya, tanpa berzikir, tanpa baca Quran, tanpa bercakap, tanpa sembahyang, ya, kerana itulah yang paling utama ketika itu. Tapi kalau kita masuk masjid awal sampai awal, kita tahu dah biasanya imam akan naik 10 minit selepas azan yang pertama naik atas mimbar, maka dalam 10 minit sempat kita buat 4 rakaat. Baik. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Maksudnya, apabila seseorang daripada kamu bersolat Jumaat, dia hendaklah bersolat 4 rakaat selepasnya. Jadi Nabi sebut bila kamu sembahyang Jumaat, maka sembahyanglah 4 rakaat selepas sembahyang Jumaat, yakni sembahyang sunat rawatib selepas Jumaat. Baik. Begitu juga hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya kana yusalli qabla al-jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Ibnu Mas'ud berkata bahawasanya Nabi SAW bersolat 4 rakaat sebelum solat fardu Jumaat dan 4 rakaat selepasnya. Itu jelaslah hadis tu, ya. Cuma bila saya baca syarah kepada hadis ni, mazhab yang mengatakan bahawasanya tak ada qabliyah Jumaat itu, mereka mengatakan hadis ni ada hadis ni hadis dhaif, ya, kerana sanad dia munqati', sanad dia terputus, ya. Maka mereka menganggap hadis ni tak kuat untuk jadikan sebagai hujah. Baik. Okey. Hal ini jelas diketahuinya daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi secara kesimpulan ni kita dah tahu 2 rakaat sebelum zuhur muakkad, 2 rakaat lagi tidak muakkad. Selepas zuhur 2 rakaat muakkad dan 2 rakaat lagi tidak muakkad. Samalah dikiaskan dengan sembahyang Jumaat. Baik, apa lagi yang tidak muakkad? 4 rakaat sebelum solat fardu asar. 4 rakaat sebelum sembahyang asar. Ya, jadi 4 rakaat sebelum sembahyang asar tu dia sunat sahaja, tetapi dia tidak muakkad. Hal ini berdasarkan, tuan-tuan ingat, saya ulang sekali lagi, walaupun dia tidak muakkad, bukan maknanya Nabi tak buat. Bukan maknanya Nabi tak buat, Nabi buat. Baik. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, "Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an." Ya, Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang bersolat 4 rakaat sebelum solat fardu asar. Itu kelebihan dia. Walaupun dia tidak muakkad, tetapi ia adalah amalan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi 4 rakaat sebelum asar. Maka sebelum solat asar, maka dia sunat yang tidak muakkad. Baik, solat tersebut dilaksanakan 2 rakaat. Dia 4 rakaat tapi dibuat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ali radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bitaslim. Ya, Sayyidina Ali meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW bersolat sebelum solat fardu asar sebanyak 4 rakaat dan memisahkannya dengan salam. 2 rakaat salam, kemudian tambah lagi 2 rakaat. Baik. Kemudian seterusnya yang tidak muakkad, kita habiskan yang tidak muakkad tuan.
2 rakaat ringkas sebelum solat fardu maghrib. Sebelum sembahyang maghrib, ya, maknanya qabliyah maghrib lah, juga ada sembahyang sunat, ya, ada sembahyang sunat, tetapi dia tidak muakkad. Baik. Hal ini berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, kunna bil madinati fa idza adzana al muazzinu li salatil maghrib ibtadarus sawariya fayarka'una rak'atain, ada sekali je rak'atain tu salah cetak, fayarka'una rak'ataini hatta innal ghariba la yadkhulul masjida fayahsibu anna as-salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima. Baik, Anas mengatakan semasa kami di Madinah, apabila muazzin menyerukan azan untuk solat maghrib, orang ramai segera ke tiang-tiang, lalu masing-masing bersolat 2 rakaat. Cari tiang sembahyang, ya. Sebab nak jadikan ia sebagai sutroh lah, sutroh, penghadang. Baik, maka tak ada masalah tuan-tuan, orang nak sembahyang sunat kita cari tiang. Baik, sehingga orang asing yang masuk ke masjid menyangkakan salat telah pun selesai, disebabkan ramai orang yang melakukan salat 2 rakaat tersebut. Kalau orang tak pernah pergi Madinah pada waktu itu, sampai-sampai masuk masjid, orang kata apa? Habis dah sembahyang ni. Sebab masing-masing semuanya sembahyang sunat qabliyah maghrib. Baik, orang akan ingat, oh habis dah ni sembahyang ba'diyah ni. Sebab apa? Sebab semua orang buat. Okey. Maksud 2 rakaat ringkas ialah tidak melakukan yang lebih daripada sekurang-kurang rukun solat, sunat-sunat dan adab-adabnya. Maknanya tak baca panjang lah, tak baca surah panjang, baca yang ringkas-ringkas sahaja. Baik, kerana waktu maghrib, waktu yang pendek. Begitu juga salat sunat 2 rakaat yang ringkas sebelum fardu isya, ya, sebelum solat fardu isya. Sama juga, ya, antara sebelum kita sembahyang isyak ada sembahyang sunat 2 rakaat yang ringkas, dan ia termasuk dalam sembahyang sunat yang tidak muakkad. Baik. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebanyak 3 kali, baina kulli adzanaini salatun salasan liman syaa. Baik, Nabi sebut 3 kali. Nabi kata apa? Baina kulli adzanaini salatun. Antara 2 azan ada sembahyang. Nabi kata apa? Nabi kata. Ini dalil bahawasanya antara 2 azan tu tuan-tuan, maknanya apa? 2 azan tu bukan azan 2 kali. Azan dan qomat. Azan dan qomat. Sebab qomat tu pun azan juga, menyeru orang, panggil nak sembahyang. Baik. Maka Nabi sebut ulang 3 kali antara 2 azan, yakni antara azan dan iqamat ada sembahyang, antara azan dan iqamat ada sembahyang, antara azan dan iqamat ada sembahyang. Nabi sebut 3 kali. Liman sya', bagi orang yang mahu melakukannya, bagi orang yang nak melaksanakannya. Maka daripada hadis ni sabitnya sembahyang sunat ba'diyah, sembahyang sunat qabliyah untuk semua solat. Ya, subuh ada sebelum, zuhur ada sebelum, asar ada sebelum, maghrib ada sebelum, dan juga isyak pun ada sebelum. Baik. Wa fi riwayatin baina kulli adzanaini salatun baina kulli adzanaini salatun summa qala fi tsalitsati liman syaa. Hadis maksud yang samalah, cuma riwayat yang berbeza. Baik, jadi ini menjadi dalil bahawasanya antara azan dan iqamat itu ada sembahyang sunat. Baik. Maksud 2 azan adalah dalam hadis tersebut ialah azan dan iqamat. Okey. Jadi selesai tuan-tuan sembahyang sunat rawatib. Kita ulang kaji balik. Baik. Jadi sembahyang sunat rawatib, yakni sembahyang yang mengiringi salat fardu, ada di antaranya hukumnya muakkad, sunat muakkad, ada di antaranya tidak muakkad. Yang muakkad ialah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Maka ini yang muakkad, dan kita jagalah yang 10 rakaat ini. Kemudian yang tidak muakkad ialah
dua rakaat yang lain selepas buat dua rakaat muakkad, dua rakaat tambahan sebelum zuhur, dua rakaat tambahan selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isyak. Ya, maka itu adalah salat sunat rawatib yang tidak muakkad. Maka dari sudut amalannya, jika kita mampu, janganlah kita bezakan antara muakkad dan tidak muakkad, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kesemuanya, sama ada muakkad ataupun tidak muakkad. Baik. Itu sembahyang sunat rawatib selesai. Akan datang insya-Allah minggu depan kita tengok pula bahagian kedua, iaitu solat yang tidak mengiringi solat fardu. Yang tak ada kaitan dengan sembahyang fardu, insya-Allah. Tuan-tuan ada apa-apa soalan? Ya. Boleh, itulah yang dituntut. Ya. Itu yang dituntut. Sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah ni kita dituntut untuk dilaksanakan di rumah. Isyak 2 rakaat ke 4 rakaat. Macam mana? Isyak lepas sembahyang sunat fardu. Lepas sembahyang, okey. Kita buat 2 atau 4? Dia dua rakaat yang muakkad. Pada buat 4 tu boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab di sana ada hadis berkaitan dengan 4 rakaat lepas isyak. Ada. Tak ada masalah. Yang kita bincang tadi yang muakkad. Muakkad tu 4 rakaat. 2 rakaat. Jadi macam kita sebut mula-mula tadi, pelaksanaan dia afdalnya adalah di rumah. Kita maknanya azan subuh, melainkan kita ni Tok Bilal lah. Tok Bilal kena mari awal lah. Azan subuh, ya, maka kita semayang sunat qabliyah subuh 2 rakaat di rumah. Siap baru datang ke masjid. Sampai masjid tu boleh semayang sunat tahiyatul masjid. Ya, sebab itu yang Nabi buat. Ya, Nabi, tentu kalau kita baca dalam hadis berkaitan dengan sembahyang sunat subuh, ya, sembahyang sunat subuh ni, ada hadis yang menyebut Ibnu Umar mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan, dia kata, aku tak pernah tengok Nabi sembahyang sunat subuh ni, sehingga kan dia mengatakan Nabi tak buat sembahyang sunat subuh. Dia tak pernah tengok. Ya, jadi sembahyang sunat subuh ni yang riwayatkan adalah isteri Nabi. Isteri Nabi, ya, Aisyah, Ummu Habibah, mereka yang riwayatkan. Sebab apa? Sebab Nabi buat di rumah. Nabi tak buat di masjid. Ya, sehingga Ibnu Abbas kata, aku tak pernah tengok Nabi sembahyang sunat subuh di masjid. Aku tak pernah tengok Nabi sembahyang sunat subuh. Tak pernah tengok. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat kat masjid. Sehingga dia menyangkakan bahawa tak ada sembahyang sunat subuh ni. Ya, sampai macam tu. Maka begitulah tuan-tuan. Tak apalah, kita seimbangkan, ya. Ada kala kalau kita nak datang awal ke masjid, tak apa, kita buat di masjid, tak ada masalah, ya. Dan jangan lupa untuk laksanakan juga ianya di rumah, ya, untuk memastikan rumah kita Allah Taala berikan kebaikan dengan solat sunat yang kita laksanakan di rumah. Okey. Atau cara yang untuk sembahyang sunat isyak, kita ada tayi awal. Kalau kita buat 4 rakaat. Okey. Mana kita tayi awal tak ada. Kan satu kita ada tayi awal. Dia yang paling afdalnya sembahyang sunat ni kita buat dua-dua. Kita buat dua-dua. Sebab pernah. Ya, saya tahu. Mana buat 4 rakaat, mana tak tayi awal tu. Betul. Berkaitan dengan sembahyang isyak 4 rakaat ni, memang adalah hadis dia macam ni. Hadis tu dia macam ni, ya. Sembahyang sunat 4 rakaat lepas isyak memang sabit dengan hadis yang sahih. Ya, hadis Ummu Habibah sebut Nabi lepas sembahyang isyak, Nabi akan pergi ke rumah beliau dan Nabi sembahyang 4 rakaat. Jadi maknanya itu adalah sembahyang sunat selepas isyak. Ada di kalangan mazhab yang mengatakan itu bukan ba'diyah. Itu sembahyang lain, sembahyang malam, sembahyang qiyamul lail, ya. Ada yang mazhab seperti mazhab Hanafi menyebut itu adalah sembahyang sunat ba'diyah. Baik.
Jadi lepas isyak ni sembahyang 4 rakaat sabit dengan hadis yang sahih. Cuma di sana fadilat dia. Sebab tuan-tuan mesti pernah tengok video tu Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar, yang buat yang dalam ceramah dia sebut. Ustaz Wadi Anwar sahabat saya, belajar sama kat Syariah dulu. Dia menyebut bahawasanya siapa yang hadis hadis yang menyebut sesiapa yang semayang sunat 4 rakaat selepas isyak, maka 4 rakaat itu menyamai 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Okey, menyamai pahalanya menyamai 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ya. Hadis berkaitan dengan fadilat 4 rakaat isyak beserta fadilat, hadis tu ada dhaif. Ya, dia ada banyak hadis, saya banyak ada 5 atau 6 hadis, kesemuanya dhaif, dan ada salah satunya merupakan hadis yang sangat lemah. Dia tak naik kepada darjat hasan. Jadi dia lemah belakalah. Baik. Tetapi di sana juga ada hadis mauquf. Hadis mauquf ni sahabat sebut. Sahabat yang kata, sahabat tak sandarkan kepada Nabi, sahabat yang sebut. Ya. Menandakan bahawasanya ianya menjadi amalan para sahabat. Para sahabat dan juga tabi'in, di mana mereka menyebut sesiapa yang sembahyang sunat 4 rakaat selepas isyak, maka 4 rakaat itu menyamai 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Jadi yang sahabat sebut ni sama dengan hadis yang dhaif tadi. Ya. Dan yang sahabat sebut ni hadis mauquf ni ada di antaranya yang sanadnya bagus. Ada yang antaranya sanadnya bagus. Baik. Jadi ianya menjadi amalan para sahabat, dan para sahabat beranggapan macam tu. 4 rakaat itu menyamai malam Lailatul Qadar. Okey, baik. Dan di antara apa yang disebut oleh para sahabat tu, banyak, dia ada, tak silap saya ada 10 riwayat dari sahabat tu. Antara yang disebut, tak silap saya, Ibnu Umar mengatakan bahawasanya sesiapa yang sembahyang sunat 4 rakaat selepas isyak yang tidak dipisahkan dengan salam, maknanya 4 rakaat dia ada satu salam, yang tidak dipisahkan dengan salam, maka dia akan 4 rakaat itu seolah-olah dia laksanakan pada malam Lailatul Qadar. Ada satu riwayat saja yang sebut macam tu, tidak dipisahkan dengan salam, maknanya dilaksanakan secara 4 rakaat sekaligus. Cuma yang sahih, yang confirm sahihnya ialah Nabi sebut salatul laili masna. Sembahyang malam adalah dua. Dan sembahyang siang pun sama. Ada riwayat sebut salatul laili wan nahari masna. Sembahyang sunat malam dan juga siang adalah dua. Begitu. Jadi dia khilaf lah. Maka tak ada masalah lah nak buat 4 rakaat tanpa salam pun, kerana ia merupakan amalan para sahabat. Sahabat buat begitu. Bila sahabat sebut, maknanya dia buat begitu lah. Maka tidak menjadi masalah. Gitu. Itu dia punya perkara berkaitan dengan sembahyang sunat 4 rakaat selepas isyak ni. Saya dah sebut dalam kuliah dekat Matang, ya. Pasal saya dah bahas berkaitan dengan hadis dia dan juga riwayat-riwayat tu, ya, dah bahas dah. Jadi itulah dia punya kesimpulan dia. Hadisnya sahih 4 rakaat lepas isyak, tetapi fadilatnya ialah berdasarkan hadis dhaif. Walaupun dhaif, tapi dia boleh kita laksanakan dalam fadilat amal, maka tak jadi masalah. Selagi mana dia tidak terlalu lemah ataupun maudhu' memang tolaklah. Ya, hadis yang tidak terlalu lemah, ya dhaif jiddan dipanggil, kita boleh amalkan dalam fadilat amal. Tapi kalau hadis tu taraf dia dhaif jiddan, terlalu lemah. Terlalu lemah ni macam mana tuan-tuan? Dalam sanad dia ada perawi yang dituduh sebagai seorang penipu ataupun sebagai seorang fasik. Dituduh, bukan confirm. Kalau dia tu memang kadzab, penipu, hadis dia jadi hadis maudhu'. Ya, tapi kalau dia dituduh, orang kata dia fasik ataupun dia ni penipu, maka hadis ni akan jadi dhaif jiddan, sangat lemah.
Sangat lemah. Maka kalau yang dhaif jiddan ni kita tolaklah. Kita tak ambil. Kita tak ambil dalam fadilah amal. Dhaif biasa, maka kita boleh tidak ada masalah untuk kita buat, amalkan untuk mendapatkan dia punya pahala amalan, dengan syarat kita tidak kita kata tidak yakinkan. Kita tak yakinlah bahawasanya itu adalah daripada Nabi. Tak boleh yakin. Tak boleh jazam dia panggil. Tak boleh yakin bahawasanya itu adalah daripada Nabi. Kita laksanakan itu kerana apa? Kerana ihtiyat, untuk berjaga-jaga ataupun untuk mendapatkan pahala amalan tu. Baik. Okey. Ya, ya. Atas 10 rakaat. Tapi saya dengar biasa pada asal dari dia kita ada golongan atas. Pak ada pada umur 5 tu ada paling yang berkata ada yang hadis dari Muslim itu, tapi yang sekolah rakaat itu dapat. Ya, ya. Dia ada dua pendapat lah tu berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis tu. Tapi yang cuma hadis yang Ummu Habibah tu hadis dhaif. Saya Muslim. Saya baca hari tu, saya syarah dia hadis tu hadis dhaif. Tak apalah. Mungkin kalau dalam sahih Muslim tu sahih lah. Baik. Cuma yang menjadi pegangan jumhur ialah 10. Dan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i 10. 10. Kerana hadis Ibnu Umar tu lebih kuat. Hadis sahih Bukhari Muslim. Tidak muakkad. Tapi dalam masa yang sama, kalau pengajian kita Syama'il tu kan, yang Rasulullah sebut melakukan sunat zawal, ya. Kalau nak di situ 8 Rasulullah dah buat jadi makanan. Ya. Kalau kita baca hadis yang lain ya tuan-tuan, di sana ada sembahyang yang dipanggil sembahyang sunat zawal. Sembahyang sunat zawal, ya. Sembahyang sunat zawal ni adalah sembahyang sunat yang dilakukan ketika mana masuknya waktu zuhur. Tapi dia bukan sembahyang yang mengiringi sembahyang zuhur. Yang mengiringi sembahyang zuhur tu dia qabliyah tu, 4 ataupun 2 tu. Ini sembahyang yang lain. Masuk je sembahyang zuhur, maka Nabi akan bersolat 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Dan dan ada di kalangan ulama yang menyebut, di khilaf juga tuan-tuan, khilaf juga, ya. Dalam mazhab Syafi'i disebut sembahyang sunat zawal. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya itu adalah sembahyang sunat zawal, ya. Ada mazhab yang mengatakan tak ada sembahyang sunat zawal ni, yang Nabi buat itu adalah sembahyang sunat qabliyah zuhur. Khilaf, ya. Maka berdasarkan kita punya kemampuan kita lah. Kalau kita buat tak apa, jadi 8 rakaat, zawal 4 rakaat, qabliyah 4 rakaat. Ya, kalau ada masa boleh buat, tak ada masalah. Baik. Sebab itu dalam hadis yang lain Sayyidina Ali sebut ada satu kumpulan, ya, datang berjumpa Sayyidina Ali, tanya Sayyidina Ali pasal sembahyang sunat Nabi. Sembahyang sunat Nabi waktu siang. Siang saja, belum malam, siang. Yang macam mana sembahyang sunat Nabi waktu siang? Maka Sayyidina Ali kata apa? Innakum la tutiqun. Kamu tak mampu nak buat punya. Kan? Kamu tak mampu nak buat punya lah. Kata Sayyidina Ali. Awal-awal lagi kata kamu tak mampu nak buat lah. Maka jawab orang yang datang tanya tu, dia kata, beritahu je lah, mana tahu di antara kami yang mampu buat, mereka buat. Ya. Maka Sayyidina Ali sebut lah, daripada mula-mula sembahyang duha, ya, sampailah bawa kepada asar, diakhiri dengan 4 rakaat asar tu. Ya, sembahyang duha bila matahari naik, sembahyang 2 rakaat, bila matahari tinggi sikit sembahyang lagi 4 rakaat yang dipanggil sembahyang sunat awabin bila matahari panas, ya. Kemudian sebelum zuhur tu ada pula bila masuk waktu zuhur ada 4 rakaat lagi, ya. Jadi banyaklah, ya. Kalau kita nak ikut betul,
betul lah, memang tak mampu lah. Ya, memang tak mampu. Tapi yang penting amalan kita ni biar sedikit tapi kita muwazabah, sentiasa buat. Sentiasa laksanakan. Itulah yang paling afdal daripada kita try nak buat banyak dan sehari je malah banyak sangat. Sakit lutut turun baru. Itu tak baiklah. Kita mampu setakat mana? Kita 2 rakaat. Aku mampu 2 rakaat je qabliyah. 2 rakaat. Buat sampai bila-bila. Maka itu lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada buat banyak tapi tak istiqamah. Saya pernah pergi ke Shah Alam tu, semayang dia cakap, semayang lepas subuh, semayang orang petai naik lah, dia cakap untuk kita macam tentulah kalau kita naik kencing ke apa benda, semayang apa, dia cakap terlepas lah. Terus kat dia cakap, kalau kita semayang 2 rakaat tu, contohnya kalau kita adalah padat kecil, kita kena air keluar mana, Allah maafkan benda. Kita sembahyang 2 rakaat, sembahyang apa? Sembahyang apa nama kita? Selepas sembahyang subuh tu, sebelum kita sembahyang duha, sebelum sembahyang tu dia kata. Isyraq. Bukan isyraq. Di mana kalau contohnya kalau kena air kencing, Allah maafkan dia dari sembahyang rakaat. Sembahyang apa kita ingatkan. Tahu. Maknanya dilaksanakan selepas subuh. Sebelum sembahyang duha. Mana sebelum duha kita buat dulu. Oh, gitu. Saya tak pernah dengar. Nanti Apa nama dia? nanti tadi bawa saya mau bagi Okey. Wallahu alam. sebab bila kata boleh tak dengar lagi tapi yalah. Semayang dia cakap dia dulu dia lepas subuh dia ada buat ceramah sikit lah. Ya. Ada juga semayang ni Maknanya kalau sebagai untuk backup, kalau seluruh kena air kencing apa semua tu, saya wallahu alam tak nak dengar pula lah. Tapi kalau dia kata kemungkinan dia tak yakin, contoh dengan sembahyang subuh dia tak yakin mungkin seluruh najis, diulang balik itu kemungkinan jugalah diulang balik sembahyang. Tapi sebagai ganti itu saya tak pernah dengar pula lah itu. Tak apa, tanya dululah. Tanya dulu. Okey, jadi kalau tak apa insya-Allah kita sambung lagi pada minggu seterusnya 8.40 lah. Okey. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.